Bidang pertanian adalah merupakan bidang yang amat rapat dengan manusia. Sebab bidang pertanian ataupun bidang agronomi adalah bidang yang membekalkan pemakanan pada manusia sama ada daripada tumbuh-tumbuhan ataupun hasil ternakan. Pada kali ini, kita akan bicarakan tentang bidang agronomi ataupun bidang sains pertanian. Dan saya mengambil tajuk yang kecil daripada bidang ini, iaitu bidang pendebungaan ataupun kacukan di antara bunga jantan, percantuman di antara bunga jantan dan bunga betina. Sebelum ini, kita telah membicarakan bahawa tumbuh-tumbuhan juga mempunyai pasangan jantan dan betina. Manusia ada lelaki dan wanita, binatang ada jantan dan betina, ada utara, selatan, positif, negatif. Demikian juga pada tumbuh-tumbuhan ada bunga jantan, ada bunga betina. Pertemuan di antara bunga jantan dan bunga betina inilah yang menghasilkan buah-buahan, di mana pokok boleh berbuah, menghasilkan buah apabila berlakunya percantuman di antara bunga jantan dan bunga betina. Dalam ilmu sains pertanian, percantuman di antara bunga jantan dan bunga betina ini dinamakan pendebungaan. Proses pendebungaan boleh dibahagikan pada dua, iaitu yang pertama, pendebungaan semula jadi. Yang kedua, pendebungaan berbantu. Pendebungaan semula jadi dan pendebungaan berbantu. Pendebungaan semula jadi adalah pendebungaan yang berlaku secara alami, yang tidak dilakukan oleh manusia. Manakala pendebungaan berbantu adalah pendebungaan yang dilakukan oleh manusia. Kita akan bincangkan kemudian. Pendebungaan semula jadi dengan adanya ejen pendebungaan. Yang pertama, ejen pendebungaan ialah air. Air merupakan salah satu ejen pendebungaan. Yang kedua, angin. Yang ketiga, haiwan. Haiwan seperti kelawar, tupai, keluang yang mampu memindahkan debunga-debunga jantan kepada debunga betina, kepada bunga betina, menyebabkan berlakunya percantuman di antara bunga jantan dan bunga betina. Ataupun serangga. Serangga termasuk juga dalam haiwan, tetapi serangga adalah merupakan ejen pendebungaan yang paling penting. Dan di antara jenis serangga yang membantu pendebungaan ialah antaranya semut, lalat, lebah. Ini di antara ejen-ejen pendebungaan semula jadi. Jadi pendebungaan semula jadi kita boleh bagikan pada dua, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Pendebungaan sendiri bermaksud percantuman di antara benih jantan dan benih betina pada pokok yang sama. Pada pokok yang sama, walaupun pada bunga yang berbeza. Pada satu bunga terdapat benih jantan, bunga jantan dan bunga betina. Kita akan lihat gambarnya kemudian. Pada satu bunga terdapat bunga jantan, bahagian jantan dan bahagian betina. So, pendebungaan sendiri ini sama ada berlakunya pertemuan bunga jantan, benih jantan dan benih betina pada bunga yang sama ataupun pada bunga yang berbeza tetapi pokok yang sama. Pokok yang sama. Yang kedua, pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk ini ialah pendebungaan percantuman di antara bunga jantan dengan bunga betina daripada pokok yang berbeza tetapi dalam family ataupun keluarga yang sama. Cuma spesies berbeza. Apa yang dimaksudkan pendebungaan kacuk ni? Contohnya, kita dalam satu ladang tanah kita menanam pokok durian Musang King, D24, XO, durian kampung dan sebagainya. Percantuman semula jadi ialah daripada pokok yang sama. Sama ada daripada bunga yang sama ataupun bunga yang berbeza. Namun, pendebungaan kacuk ini apabila daripada pokok yang lain bercantum bunganya dengan bunga betina pokok yang lain. Contohnya, satu, durian Musang King. Yang kedua, durian D24. Bunga yang ini bercantum dengan Musang King. Maka, daripada pokok yang berbeza, keluarga yang sama, walaupun spesiesnya berbeza, ia boleh menghasilkan buah. Family contohnya, durian adalah satu family durian. Di bawah family durian terdapat spesies yang berbeza. Musang King adalah antara spesies. D24 spesies. Durian kampung spesies. XO adalah spesies. Semuanya dalam family pohon yang sama, iaitu durian. Contoh yang lain,
family nangka cempedak, ia adalah family yang sama. Kita boleh cantumkan di antara nangka dengan cempedak sebab keluarga yang sama. Buah mangga, kita banyak ada jenis spesies mangga, tapi semua jenis mangga ini boleh dicantumkan dengan syarat mereka adalah daripada keluarga yang sama, percantuman di antara bunga jenis mangga yang lain, spesies yang lain dengan bunga betina spesies yang lain. Jadi pendebungan semula jadi sama ada pendebungan sendiri ataupun pendebungan kacuk. Manakala pendebungan berbantu, ini contoh gambaran bagaimana serangga yang menghisap nektar, di mana dari situlah menghasilkan, kita dapatkan madu daripada serangga. Bunga-bunga jantan ini akan melekat di kaki-kaki dan badan serangga, dan apabila dia pergi pada bunga yang lain ataupun pokok yang lain, berlakulah percantuman di antara bunga jantan dan bunga dengan benih betina. Sama ada pendebungan sendiri atau pendebungan kacuk. Yang menjadi ejen utama di sini ialah serangga. Contoh di sini ialah lebah. Manakala pendebungan berbantu adalah pendebungan yang dilakukan oleh manusia, di mana dicantumkan benih jantan dengan benih betina. Yang melakukan pendebungan ini adalah manusia. Kita perhatikan contoh di sini. Bagaimana di sini oval yang telah pun disenyawakan akhirnya akan menghasilkan buah tomato yang besar. Di sinilah bunganya, terdapat bunga jantan dan bunga betina. Stigma di sini adalah bunga betina, manakala stamen di sini adalah bunga jantan. Percantuman di antara bunga jantan dan bunga betina menyebabkan bahagian awal ini akan membesar dan akhirnya akan menghasilkan buah yang kita makan. Bagaimana kita boleh lakukan pendebungan berbantu? Pendebungan berbantu yang dilakukan oleh manusia, kita ambil contoh yang banyak dilakukan sekarang ialah pokok rock melon ataupun pokok honeydew, tembikai. Ni family yang biasa digunakan untuk menghasilkan. Pendebungan berbantu biasanya adalah untuk membantu pokok dapat menghasilkan buah yang banyak, di mana kita akan memetik. Inilah bunga yang dipetik. Kemudian bunga yang dipetik ini, pada bunga ini ada benih jantan dan ada benih betina. So apa yang berlaku? Kelopak yang dinamakan ranggi ini akan dibuang dan dibiarkan bahagian yang terdapat bunga jantan, dan bunga jantan ini ditekankan ataupun diletakkan, ditonyohkan, disapukan pada bunga betina. Maka dengan ini berlakulah percantuman di antara bunga jantan dan bunga betina. Dan proses ini dinamakan proses persenyawaan berbantu yang dilakukan oleh manusia. Cara ini mudah sekiranya kita lakukan pada pokok-pokok yang rendah. Contohnya pokok timun. Tapi pokok timun kita tidak perlukan bantuan seperti ini sebab pembantuan daripada serangga sudah cukup banyak. Namun untuk menghasilkan rock melon, honeydew contohnya, banyak pendebungan berbantu yang dilakukan. Demikian juga durian Belanda. Namun cara ini hanya sesuai sekiranya pokok itu rendah. Tetapi teknik semburan adalah cara yang lebih baik sekiranya pokok-pokok itu tinggi. Contohnya pokok durian. Teknik semburan di mana bunga jantan akan dikumpulkan. Tapi ini adalah gambaran bunga jantan yang telah pun dikumpulkan. Bunga jantan dikumpulkan, kemudian dimasukkan dalam satu bekas, diletakkan air, kemudian dispray, disemburkan kepada bunga betina. Perhatikan di sini, ini bahagian bunga betina yang ada di sini, dan bunga jantan akan disemburkan pada, ini adalah bunga durian. Dan bunga durian, pendebungan yang paling baik berlaku di waktu akhir senja, waktu senja, waktu dekat-dekat maghrib ataupun lepas maghrib. Dekat maghrib itulah waktu yang paling baik untuk pendebungan bunga jantan. Oleh kerana pokok durian besar, jadi kita tidak mampu untuk mengambil dan letakkan secara manual dengan tangan kita. Demikian juga kejayaan ataupun kemampuan kita untuk melakukan perkara seperti itu adalah terhad. Maka cara yang terbaik adalah dengan cara semburan. Demikian juga tanaman kelapa. Untuk menghasilkan kelapa pandan, kelapa mantak yang hasilnya cukup banyak, salah satu ialah dengan pendebungan berbantu. Kadangkala dinamakan pendebungan berhadas. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah proses pendebungan, pertemuan di antara bunga jantan dan bunga betina ini boleh dilakukan sama ada secara semula jadi oleh haiwan, oleh
serangga, angin ataupun air ataupun oleh manusia. Di mana penekanan yang saya tekankan, setiap pokok ada bunga jantan dan bunga betina, dan berlakunya proses penemuan di antara bunga jantan dan bunga betina. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW tidak terlibat dalam bidang pertanian. Ya, Nabi Muhammad pernah menjaga kambing, tetapi dalam bidang penanaman pokok, Nabi Muhammad SAW tidak pernah terlibat. Sebab itulah satu ketika Nabi Muhammad SAW ketika mana di Madinah menegur sahabat yang cuba mencantumkan di antara benih jantan dan benih betina ataupun berlakunya untuk melakukan pendebungaan bunga jantan dan bunga betina. Nabi Muhammad tegur, tak perlu buat seperti ini. Apa yang dilakukan pada pohon tamar. Hasilnya pada tahun tersebut buah tamar tidak menjadi. Lalu sahabat ini mengadu pada Rasulullah SAW. Mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami telah ikut apa yang Rasulullah suruh, tapi buah tamar tidak menjadi. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, antum adra bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Ya. Jadi gambaran di sini, sekiranya ada kesilapan Nabi Muhammad SAW, Allah akan tegur serta merta. Namun demikian, ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ada menjelaskan tentang ilmu pendebungan. Yang kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah terlibat dalam bidang pertanian. Kita perhatikan ayat ini. Wa arsalna riyaha lawaqih. Wa arsalna riyaha lawaqih. Fa anzalna minas sama'i ma'an. Fa asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dalam surah Al-Hijr ayat 22. Di mana Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini, wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami meniupkan angin untuk mendebungakan tumbuh-tumbuhan. Di mana Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini salah satu bentuk pendebungaan semula jadi, di mana ejen pendebungaan adalah angin. Apa yang saya nak tekankan ialah berlakunya proses pendebungaan bunga jantan dan bunga betina, percantuman di antara bunga jantan dan bunga betina yang dinamakan proses pendebungaan ini dilakukan sama ada semula jadi ataupun bantuan manusia. Namun demikian, Rasulullah SAW telah pun menjelaskan pada kita 1400 tahun yang lalu, describe pada kita 1400 tahun yang lalu tentang proses pendebungaan yang berlaku. Subhanallah, Nabi Muhammad tidak terlibat dalam bidang pertanian. Nabi Muhammad tidak ada ilmu yang mendalam dalam bidang pertanian. Nabi Muhammad boleh menjelaskan kepada kita tentang bunga jantan dan bunga betina. Nabi Muhammad boleh menjelaskan kepada kita tentang proses pendebungaan. Bukankah ini bukti mukjizat saintifik Al-Quranul Karim yang mana fakta-fakta saintifik yang ditemui oleh para saintis sekarang selari dengan ajaran Al-Quran. Sesungguhnya tidak ada percanggahan di antara fakta saintifik dengan ayat Quran. Kerana fakta-fakta saintifik, ilmu yang datangnya daripada Allah SWT dan Al-Quran adalah kitab wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu bukti mukjizat saintifik Al-Quranul Karim.